Selamat sejahtera, selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 4 Helium. Untuk hari ini fokus cikgu adalah kepada bab yang ke-9, bab yang baru. Kita ada 10 bab semua sekali. Ini merupakan bab yang second last lah. Second last. Dan fokus kita pada hari ini adalah kepada subtajuk 9.1. Di bawah tajuk usaha-usaha rundingan kemerdekaan usaha-usaha rundingan ke arah kemerdekaan. Sekarang sebab dalam bab yang ke-8 kita dah bincang berkaitan dengan pilihan raya. Pilihan raya dan telah diadakan pilihan raya yang paling besar sekali, iaitu pada tahun 1955, iaitu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan, yang mana semua penduduk di Tanah Melayu yang layak untuk mengundi telah pun mendaftar untuk mengundi dan telah membuang undi. Dalam pilihan raya tersebut, kemenangan telah berpihak kepada Parti Perikatan dengan begitu besar sekali. Daripada 52 kerusi yang dipertandingkan, Parti Perikatan, iaitu gabungan antara UMNO, MCA dan MIC, telah menang sebanyak 51 kerusi. Dan satu kerusi telah dimenangi oleh Parti PAS. Ini menunjukkan yang bahawa penerimaan gabungan Parti UMNO, Parti MCA dan Parti MIC dalam satu pakatan yang dinamakan sebagai Parti Perikatan diterima oleh majoriti penduduk di Tanah Melayu pada ketika itu. Itu membawa maksud juga yang penduduk di Tanah Melayu telah bersedia untuk bekerjasama di antara semua kaum, tanpa memecahkan parti-parti mengikut kaum yang sedia ada. So maksudnya apa yang dirancang, apa yang telah dibuat oleh Pakatan UMNO MCA sebelum ni diterima baik oleh penduduk. Sebab sebelum ni kalau mengikut apa yang dirancang oleh Datuk Onn Jaafar, iaitu Presiden UMNO sebelum ni, dia ke arah itu juga. Kita nak nampakkan yang kita bekerjasama, tapi dengan mencampurkan semua kaum dalam satu parti. Itu usaha yang baik sebenarnya ke arah nak memupuk perpaduan kaum, tetapi cara seperti itu masih lagi tidak diterima oleh rakyat pada ketika itu. Sebab masing-masing masa tu nak jaga kaum masing-masing. Nak menyuarakan, menjaga hak dan mendapatkan hak untuk kaum masing-masing. Tapi dalam masa yang sama mereka perlu bekerjasama. Dan kaedah yang ditunjukkan oleh Parti Perikatan ni nampaknya lebih mesra dengan rakyat, lebih boleh dekat dengan rakyat dan diterima oleh rakyat, oleh penduduk di Tanah Melayu ketika itu, untuk mengadakan kerjasama antara kaum, tanpa memecahkan parti yang asal mengikut kaum masing-masing. Itulah strategi yang digunakan oleh Parti Perikatan untuk cuba memenangi hati rakyat dan cuba untuk mewujudkan kerjasama di antara kaum. Dan mereka berjaya. Hasilnya adalah melalui pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Dan antara manifesto Parti Perikatan pada ketika itu, untuk pengetahuan awak, adalah mereka menjanjikan untuk dapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun. Dia kata masa tahun 1955 tu, dia kata kalau undi Parti Perikatan, kita akan janjikan kita akan dapatkan kemerdekaan tanah air kita ini dalam tempoh 4 tahun. Itu janji Tunku Abdul Rahman dan juga Parti Perikatan. So bila mereka dah menang, mereka kena usahakanlah. Kena usahakan untuk dapatkan kemerdekaan dalam tempoh 4 tahun. Maksudnya kalau 1955 dalam tempoh 4 tahun, mereka perlu dapatkan kemerdekaan itu pada tahun 1959. Tapi apa yang berlaku? Mereka usaha dan rezeki mereka untuk dapat kemerdekaan itu lebih awal sebenarnya. Mereka janji 1955, 1957 kita telah diberikan kemerdekaan. So nampak bersungguh-sungguh, nampak yang mereka ni begitu bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji yang dibuat kepada rakyat.
Jadi bila itu berlaku menunjukkan yang komitmen kerajaan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman sangat baguslah, sangat baik. Janji 4 tahun tapi 2 tahun dah dapat. So bonus lah, bonus. Bukan tak bagus. Kalau janji 4 tahun, 6 tahun tak dapat-dapat. Itu baru kita menunjukkan ini janji kosong ni. Janji boleh tapi tunai tak boleh. Itu baru nampakkan yang kerajaan tak begitu mantap. Tapi kalau janji 4 tahun, 2 tahun dah dapat. Itu maksudnya dah bagus. Okey, tapi 2 tahun lagilah bagus. Itu maksudnya. Okey, kerajaan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Usaha yang dibuat oleh Tunku Abdul Rahman and the gang daripada Parti Perikatan, Parti MCA, Parti MISC, mereka bersepakat. Okey, bersepakat bertoleransi antara satu sama lain untuk mendapatkan satu keputusan dan mereka berjaya. Okey, untuk dapatkan tarikh kemerdekaan tersebut. Dan pada hari ini kita nak lihatlah. Okey, kita nak lihat apa usaha-usaha. Okey, menjelaskan usaha-usaha rundingan kemerdekaan. Untuk mendapatkan kemerdekaan ni, mereka kena pergi berunding dengan pihak British. Kita nak dapatkan kemerdekaan ni daripada pihak British, jadi kita kena berunding dengan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Sebab syarat-syarat yang dikenakan oleh British, kita dah dapat tunaikan. Iaitu, kalau nak merdeka, British kata kena ada kerjasama antara kaum. Dan kita telah buktikan kepada British yang kita telah ada kerjasama. Okay, dalam sistem ahli, lepas tu melalui pilihan raya, rakyat pilih parti yang yang ada semua kaum. Itu dah buktikan kepada British yang kita dah ada kerjasama melalui pendidikan, melalui tolak ansur kewarganegaraan, semua dah kita buktikan kepada British yang kita sebenarnya boleh bekerjasama di antara kaum-kaum yang berlainan yang ada di tanah Melayu pada ketika itu. Okey, so pada hari ini kita nak lihat apa usaha-usaha ke arah rundingan itu. Okey, apa yang mereka telah buat untuk mencapai untuk mendapatkan tarikh kemerdekaan. Okey, usaha ketika berunding itu untuk mendapatkan tarikh kemerdekaan. Okey, itu kita punya standard pembelajaran yang kita akan lihat pada hari ini. Dan elemen kewarganegaraan yang perlu kita tahu, yang berkaitan dengan 9.1 pada hari ini adalah menerangkan kepentingan menghormati keputusan pemimpin negara. Kerajaan telah memutuskan sesuatu, jadi mengapakah kita perlu hormati keputusan itu? Itu kita akan bincang pada last nantilah. Sebagai soalan kebat yang kita fikirkan bersama-sama, apa yang jawapan-jawapan yang munasabah yang boleh kita berikan untuk menjawab persoalan ini. Pada akhir kelas kita pada hari ini nanti. Boleh faham Adik boleh faham apa yang kita nak bincang pada hari ini? Faham. Alright. So objektif pembelajaran lebih kurang samalah, menghuraikan usaha-usaha rundingan kemerdekaan. Lepas tu kita nak ceritakan sambutan bersejarah kemerdekaan di Melaka. Bila kita dah dapat tarikh kemerdekaan tu, sebenarnya kita disambut oleh rombongan kemerdekaan itu disambut secara besar-besaran oleh rakyat ketika mereka pulang daripada mendapatkan tarikh kemerdekaan itu daripada mereka pulang daripada London, dari naik kapal terbang ke London, dan mereka pulang tu disambut dengan begitu meriah sekali. Gembiranya rakyat untuk dapatkan kemerdekaan. Kita tak rasa benda tu semangat, tapi kita cuba menjiwai, cuba merasai perasaan itu. Kita memang kita takkan, sebab kita tak berada di zaman kemerdekaan. Kita cuma sambut hari kemerdekaan saja. Hari kemerdekaan yang kita tarikh, sambutan tarikh saja, ulang tahun saja, yang ke-64 sekarang ni. Maknanya perkara itu telah berlangsung selama 64 tahun dah di negara kita. Kita cuma meraihkan sahaja. Cuba menghargai apa yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh terdahulu. Dan yang ketiga, menyenaraikan kepentingan menghormati keputusan pemimpin-pemimpin negara. Sambil-sambil belajar ni, cuba kita fikirkanlah kenapa kita kena hormati keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemimpin negara. So apa faedah yang kita dapat, apa kepentingan dia, itu yang cuba kita kupas pada last kelas pada hari ini.
Alright, kita lihat. Nah, ini merupakan suasana ketika membincangkan rundingan ke arah kemerdekaan. Melibatkan raja-raja Melayu, melibatkan pemimpin-pemimpin negara, pembesar-pembesar tempatan, mewakili parti perikatan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, ada wakil British berbincang, untuk mendapatkan kata sepakat bagi mewujudkan satu negara yang merdeka. Satu negara yang merdeka. Inilah yang kita akan bincang dalam bab yang ke-9 di bawah tajuk bab 9 ni, tajuk dia adalah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Itu adalah tajuk besar dia. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebab nak mewujudkan satu negara yang merdeka, yang paling penting sekali kena ada perlembagaan. Wujudkan dulu perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan adalah undang-undang, peraturan yang paling atas sekali berbanding dengan peraturan-peraturan yang lain. Maksudnya segala peraturan yang nak dibuat di Malaysia ni, di Tanah Melayu ketika itu, perlu merujuk kepada perlembagaan. Perlu merujuk kepada perlembagaan yang dibuat. Itu maksud dia. Jadi itu keseluruhan yang kita akan bincang dalam bab yang ke-9. Cuma pada hari ini kita akan lihat dulu usaha-usaha rundingan kemerdekaan. Masuk pun. Kan dah tak larat tadi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Fit. Jadi usaha-usaha rundingan kemerdekaan yang mana pihak Raja-Raja Melayu serta para pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan pihak British mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, beberapa perubahan di dalam dan di luar negara mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Banyaklah kengkangan-kengkangan, masalah-masalah, tetapi pihak kerajaan, pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin-pemimpin ataupun raja-raja Melayu, pemimpin-pemimpin daripada parti perikatan tidak berputus asa. Tidak berputus asa, cuba juga untuk mengadakan rundingan bagi mendapatkan kemerdekaan. Fik. Tak ada masalah. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma, Filipina telah ada. Bukan negara kita saja. Selepas berlakunya Perang Dunia yang Kedua, banyak negara dah ada kesedaran nasionalisme untuk cuba bebaskan negara-negara mereka daripada belenggu penjajahan. Ketika itu rakyat bangkit menentang penjajah dan cuba untuk mencapai kemerdekaan. Itu yang telah diusahakan oleh rakyat di Mesir, India, Burma dan juga di Filipina. Dan kerajaan British memberikan jaminan juga bahawa mereka akan membantu negara kita, Persekutuan Tanah Melayu, untuk berkerajaan sendiri juga secepat yang mungkin. Sebab kita dah dapat tunaikan apa yang mereka nak dan mereka akan bantu. Dan sebenarnya memang mereka nak beri kita berkerajaan sendiri. Memang ke arah itu. Dasar dekolonisasi yang telah dicadangkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu cuba untuk diamalkan oleh British, yang mana cuba untuk membebaskan negara-negara yang mereka telah jajah sebelum ini, termasuklah di Tanah Melayu. Dan kemerdekaan ini juga adalah dipengaruhi oleh Pilihan Raya Umum 1955 yang menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Ini dibantu lagi dengan menangnya Parti Perikatan dalam Pilihan Raya Umum 1955, yang mana menampakkan yang rakyat telah bersedia untuk ke arah berkerajaan sendiri. Dan semangat yang ditunjukkan oleh parti-parti terutamanya Parti Perikatan untuk cuba berkerajaan sendiri. Dan mereka pun telah adakan sebelum ni sistem ahli nak menunjukkan kepada British yang kita sebenarnya boleh mentadbir sendiri dengan diberikan tunjuk ajar
oleh British pada ketika itu. Okey. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Okay, yang mana Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan, hubungan British dengan Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Perlu adakan satu rundingan. Dan ketika ini, wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Maksudnya yang kalah dalam pilihan raya 95 pun tak kisah dia parti mana pun, semua sekali menyokong. Okey, menyokong apa yang nak dibuat oleh wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan yang akan pergi ke London dengan misi untuk mengadakan rundingan. Antara pihak yang menyokong rundingan ini termasuklah EEC Turaisingam, wakil orang Ceylon, ketua Parti Rakyat iaitu Ahmad Bustamam, pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh dan semua kaum serani turut menyokong perundingan yang dibuat ini, iaitu rundingan di London yang dipanggil sebagai rundingan London. Dipanggil rombongan rombongan London dipanggil. Ahmad Bustamam menyeru agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini sebab kita nak dapatkan kemerdekaan. Dan Ahmad Bustamam ni adalah antara tokoh-tokoh yang memang nak menuntut kemerdekaan daripada peringkat awal lagi. Tapi cara yang digunakan oleh Ahmad Bustamam adalah cara secara radikal. Sebab itulah tidak berjaya untuk mempengaruhi British. Tapi bila Parti Perikatan berjaya ke arah dah nak dapat kemerdekaan ini, so buat apa kita menentang lagi? Yang Mustafa kata memang itulah hasrat kita sebelum ini. Cuma mungkin cara kita itu tidak sesuai untuk digunakan bagi mendapatkan kemerdekaan daripada British. Tapi usaha yang dibuat oleh Parti Perikatan ini diterima. Bila diterima, buat apa kita nak menentang lagi? So baiklah kita sokong bersama-sama sebab kita memang hasrat kita nak capai kemerdekaan. Itulah sepatutnya. Itulah sepatutnya. Semua ada matlamat yang sama. Ahmad Bustamam dengan partinya nak dapat kemerdekaan. Parti Perikatan nak dapat kemerdekaan. Parti Negara pimpinan On Jaafar pun nak dapat kemerdekaan. Cuma cara masing-masing. Dan antara cara-cara yang digunakan ini, cara Parti Perikatan yang British terima. Matlamat mereka sama, nak capai kemerdekaan. So bila cara Parti Perikatan diterima, parti-parti lain pun yang ada hasrat nak merdeka, buat apa lagi nak menentang? So kita pun sokonglah bersama-sama supaya usaha kita nak dapat kemerdekaan itu tercapai. Itu maksudnya. Maknanya semua orang dah bersetuju sekarang ni menyokong rombongan London bagi mendapatkan kemerdekaan. Jadi antara tokoh-tokoh yang pergi ke London, ni wakil-wakil dia lah. Wakil Raja-Raja Melayu. Raja Melayu tak pergi, dia hantar wakil saja. Dia hantar wakil. Ada 4 orang wakil daripada Raja Melayu dan 4 orang wakil daripada Parti Perikatan. Wakil Raja-Raja Melayu antaranya ialah Datuk Panglima Bukit Gantang, iaitu Datuk Haji Wahab Abdul Aziz, iaitu Menteri Besar Perak ketika itu. Menteri Besar Selangor Encik Abdul Aziz Abdul Majid, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Seth Muhammad Said, dan Menteri Besar Kelantan Datuk Ni Ahmad Kamil. Ini adalah wakil daripada parti wakil untuk Raja-Raja Melayu. Manakala wakil daripada Parti Perikatan pula yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman sendiri, kemudian Datuk Abdul Razak Hussein, H.S. Lee dan juga Dr. Ismail Abdul Rahman. Ini adalah wakil Parti Perikatan yang akan ke London untuk mengadakan rundingan bagi mendapatkan kemerdekaan. Okey, ada soalan setakat ni, boleh faham Faham? Okey, kalian boleh faham? Okey, so sekarang ni mereka dah nak bergerak ke London dan mendapat sokongan daripada seluruh rakyat. Semangat, mereka betul bersemangat untuk pergi ke London bagi mengadakan rundingan. Sebab nak mengadakan rundingan ni kena adakan rundingan dengan pegawai-pegawai atasan. Pegawai British yang berada di peringkat atasan. Kalau mereka setuju, barulah kita dapat kemerdekaan. Kita tak boleh bincang yang ada di Tanah Melayu. Yang ada di Tanah Melayu ni
dia punya pangkat dia taklah begitu tinggi. Mereka hanya berkuasa dalam kawasan yang mereka jaga sahaja. So nak dapatkan bebas daripada British, kena bincang dengan bos dia. Bos dia berada di London. Itu maksudnya. Okey. So ini merupakan kronologi yang mereka bergerak ke London. Yang pertama kita lihat nombor yang merah ni. Okey, yang pertama kita start kat sini. Dia Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura untuk menaiki kapal terbang. Masa tu tak ada KLIA lagi. Yang ada cuma lapangan terbang di Singapura sahaja. Okey, jadi kena berangkat ke Singapura dengan menaiki untuk pergi ke London dengan menaiki kapal terbang. Cepat sikit. Kalau masa tu ada dua pilihan, kapal terbang ataupun kapal laut. Kapal terbang mungkin dalam berapa jam dah sampai ke London. Tapi kalau naik kapal, berbulan-bulan baru kita sampai ke London. Entah bila dapat tarikh kemerdekaan. Jadi nak naik kapal terbang ni pun kena peruntukan, kena ada bajet yang sangat besar. Itulah yang dibantu oleh semua penduduk-penduduk untuk kita dapatkan. Tapi masa ni dah kurang sikit lah, sebab kita dah jadi kerajaan. Jadi dah adalah dana-dana kerajaan untuk digunakan bagi berangkat ke London. Masa yang first nak dapatkan kerusi tu dulu, itu memang rakyat sangat membantu. Yang kita dah bincang dalam bab yang ke-8 tu, nak dapatkan 52 kursi. Asalnya dapat berapa kursi je. Tunku Abdul Rahman nak mohon 60 kursi. Kena pergi ke London juga. Masa tu kita tak ada duit. Sebab tu masa itulah rakyat dah menolong. Rakyat banyak yang membantu parti perikatan pada ketika itu. Okey, yang pertama pergi ke Singapura untuk naik kapal terbang ke London. Okey, kemudian yang kedua, pada 1 Januari 1956 pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Untuk membawa semangat merdeka. Okey, nombor 3. Okay, awak tengok dia punya flow dia. Dia sebenarnya sebelum dia naik kapal terbang tu, sebenarnya daripada Singapura tu, dia bukan terus naik kapal terbang tau. Okay, nombor 2 tu, daripada Singapura dia naik kapal laut dulu, MV Asia. Dia akan pergi ke Karachi. Sebab flight daripada Singapura tak ada terus ke London. Dia kena pergi ke Karachi dulu untuk naik kapal terbang di situ untuk terus ke London. Karachi tu di Pakistan. Pakistan. Jadi naik kapal laut. Nombor 3, rombongan ni singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Itu cerita dia. Okay, nombor 4, rombongan tiba di London pada 14 Januari 1956. Okay, balik barulah mereka direct. Balik daripada London, terus balik ke semula ke Singapura. So balik semula ke Singapura. Okay. Itu adalah kronologi rundingan kronologi keberangkatan rombongan London ni untuk pergi ke London bagi mengadakan rundingan. Okey, ni step dia lah. Okey. Kemudian perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Ni sebanyak lebih kurang 10,000 orang dianggarkan menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar, Singapura. Masa ni tengok rakyat, walaupun gambar tak apa jelas, kita boleh gambarkan lah begitu bersemangatnya rakyat ketika ini. Okay, nak bebaskan negara kita. Dah berapa ratus tahun telah dijajah, bermula daripada Portugis, Belanda, British, Jepun, British semula. Barulah kita sekarang ni nak diambang kemerdekaan. Kita pun tak dapat bayangkan bagaimana perasaan mereka, gembiranya mereka tu. Kita cuba gambarkan kita sambut hari raya je lah. Hari raya begitu gembiranya kita nak sampai ke tarikh hari raya tu.
Okey, bila dah sampai tarikh hari raya rasa begitu suka sangat, sangat gembira. Itu baru hari raya. Ini nak bebas negara kita, nak dapatkan negara yang bebas. Masalah burung yang dalam sangkar dibebaskan tanpa sekatan apa-apa. Itulah perasaannya ketika itu. Dia begitu bersemangat untuk hantar. Ini belum lagi merdeka. Untuk hantar rombongan ke London tu pun dah begitu meriah. Okey, ni antara wakil-wakil lah yang pergi ke London. Okey, rombongan yang pergi ke London. Okey, rombongan Merdeka Tanah Melayu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Tunku Abdul Rahman berbuat demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan pihak British. So itu strategi Tunku Abdul Rahman lah. Maksudnya kenapa dia gunakan kapal laut dulu pergi ke Karachi? Sebab dalam tempoh nak pergi ke Karachi tu mereka ada masa untuk berbincang. Okay, apa yang kita perlu bincang dengan British di London nanti. So mereka ada masa untuk mereka merancang sesuatu. Plan A, Plan B dan Plan C dan sebagainya lah. Bagi mengadakan, bagi menyuarakan hasrat mereka di London nanti. Okay, so mereka boleh bersedia dengan lebih baik. Okay, dan sampai ke Karachi baru mereka naik kapal terbang untuk pergi ke London. Okey. Dan rundingan kemerdekaan berlangsung dari 18 Januari 1956 sehinggalah 6 Februari 1956. Lebih kurang apa hari ni? Tak sampai sebulan lah. Tak sampai sebulan. Daripada 18 Januari sehinggalah 6 Februari mereka berunding. Antara wakil Raja-Raja Melayu Parti Perikatan dengan British di Lancaster House, London. Ketika membalas ucapan alu-aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan rombongan saya sedang berusaha untuk mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Dia cuba dapatkan dalam rundingan tersebut. Itu antara kata-kata utama yang diberikan oleh Tunku Abdul Rahman untuk membalas ucapan alu-aluan yang diberikan oleh pihak British. So direct, kita tak ada pusing-pusing mana-mana, terus nyatakan apa yang kita nak sebenarnya. Daripada pihak British. Antara perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Ini daripada pihak British. Ahli Majlis Eksekutif selain Ketua Setiausaha dan juga Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Ahli Majlis Eksekutif selain daripada Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Dan Kerajaan Persekutuan Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Ini antara perkara-perkara yang disyaratkan oleh British lah. Kalau nak merdeka, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu nanti harus berikan ganti rugi kepada pegawai British yang telah diberhentikan di Tanah Melayu. Yang ketiga, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Walaupun kita dah merdeka nanti, kita kena adakan juga perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. Sebab walaupun kita dah merdeka, segala pelaburan-pelaburan British di Tanah Melayu masih diteruskan. Masih diteruskan. Sebab mereka dah bina. Kalau diberhentikan, rugilah mereka. Rugi. So, pelabur-pelabur tak nak rugi, jadi diteruskan. Tapi bukan lagi negara kita, Tanah Melayu ketika itu bukan lagi dikawal oleh British. Cuma kita adakan kerjasama pertahanan. Pertahanan ni takut-takut kalau diserang oleh musuh lain, British akan membantu Tanah Melayu. Masih ada lagi bagi menjaga kepentingan British yang masih ada lagi di Tanah Melayu. Mereka tak boleh alihkan sekaligus macam tu je. Dia pelaburan ni bukan pelaburan yang boleh dialih-alih. Contohnya pelaburan yang melibatkan getah, melibatkan biji timah. Jadi melibatkan kilang, melibatkan lombong dan sebagainya. Jadi mereka kalau mereka nak keluar daripada Tanah Melayu tu,
mengambil masa sikit-sikit sehinggalah semua dapat keluar. Ada tu tak payah keluar pun, terus adakan kerjasama ekonomi pula dengan kerajaan Tanah Melayu. Jadi keuntungan tu dapat pula kepada kerajaan Tanah Melayu, dapat keuntungan bersama. British dapat, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman pun dapat juga. Tapi untuk peringkat awal ni, adakan dulu kerjasama pertahanan supaya British dapat bantu Tanah Melayu jika diserang oleh musuh-musuh yang lain. Okey, pihak British juga dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu jika diserang. Sebab nanti kita akan bincang ada satu peristiwa yang dipanggil sebagai konfrontasi. Ini masa mungkin dalam bab tingkatan 5 nanti, iaitu semasa penubuhan Malaysia. Indonesia tak setuju berlakunya konfrontasi. Masa itulah bantuan datang daripada negara-negara Commonwealth untuk hantar tentera-tentera mereka bagi membantu kerajaan Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Itu pentingnya kerjasama. Kita dah merdeka, tapi kita perlu adakan kerjasama juga dengan negara-negara luar dari segi bantuan pertahanan terutamanya lah. Sebab kita negara yang baru, kita punya kelengkapan perang pun tak berapa kuat. Jadi kita perlukan bantuan daripada British, dan itulah yang diberikan oleh British, yang dipersetujui oleh British dalam rundingan di London. Okey, ada soalan tak berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh pihak British? Sebelum kita lihat apa yang dikehendaki pula oleh wakil daripada Tanah Melayu. Tak ada. Okey, yang lain pun tak ada Okey, itu syarat yang dikenakan oleh British. Okey, apa pula yang dipersetujui oleh perwakilan daripada Tanah Melayu? Okey, yang pertama sekali, menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Okey, kalau sebelum ni bahagian kewangan dijaga oleh pihak British, Setiausaha Kewangan. Jadi Tunku Abdul Rahman tak nak lagi ada Setiausaha Kewangan sebab kita dah merdeka. Biarlah kewangan itu diuruskan sendiri oleh orang tempatan di atas jawatan Menteri Kewangan. Okey, itu dipersetujui bersama dalam rundingan London. Okey. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Yang berkaitan dengan ekonomi, menterinya mestilah rakyat Tanah Melayu. Okey, pun dipersetujui oleh pihak British. Okey, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu juga bagi menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British sebelum ini. Semua kita nak supaya ke arah berkerajaan sendiri. Kalau boleh, biarlah jawatan-jawatan besar dalam negara itu dipegang oleh rakyat sendiri. British kena yakin dengan kerajaan yang bakal diwujudkan oleh Tunku Abdul Rahman. So itu pun dipersetujui oleh pihak British. Okay. Dan mereka telah bersetuju juga untuk tarikh kemerdekaan itu tidak lewat daripada 31 Ogos 1957. Maksudnya mereka dah bincang, akhirnya tarikh 31 itulah yang dipilih sebagai tarikh kemerdekaan. Mereka nak supaya tarikh kemerdekaan ni paling lewat, dia kata 31 Ogos. Minta daripada pihak British. Nanti bila dah berbincang, 31 Ogos tu lah yang diberikan oleh pihak British sebagai tarikh kemerdekaan. Itu cerita dia. Berunding berkaitan dengan isu Suruhanjaya Perlembagaan, tentang kewangan, keselamatan dalam negeri dan juga perkhidmatan awam. Ni pun dibincangkan dalam rundingan tersebut bagi mendapatkan kata putus. Okay, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu diubah dan sebagainya. Okay, bagi mendapatkan satu proses kemerdekaan yang lancar dan kuat. Bukan hanya diberikan merdeka tapi tak bersedia apa-apa pun. Masih tak ada peraturan, masih tak ada perlembagaan. So itu yang British tak nak. Sebab kalau berikan 100% macam tu je tanpa ada asas yang kukuh, dikhawatiri akan berlakunya pergolakan dalaman. Mungkin kat situ komunis datang semula. Sebab British dah tak ada, komunis pun datang semula. Itu yang British tak nak. Sebab
masa tu pelaburan mereka masih ada lagi di tanah Melayu. Kalau kerajaan Tunku Abdul Rahman tak dapat nak settle peraturan dan sebagainya, ditakut nanti ekonomi mereka pun akan diganggu, akan mengalami kerugian dan sebagainya. Itu yang tidak diinginkan oleh pihak British. Okay. So dalam rundingan ini, segala perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman. Misi rombongan dari Persekutuan Tanah Melayu ini juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Okey. Dalam rundingan ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita. So, untuk menjadi negara yang merdeka, first sekali kena ada perlembagaan. Dan untuk bentuk perlembagaan ini, satu Suruhanjaya Perlembagaan akan dibentuk bagi merangka perlembagaan untuk semua kaum yang dipersetujui oleh semua pihak. Bukan sahaja orang Melayu, bukan hanya melibatkan satu kaum sahaja, tapi melibatkan kaum-kaum yang lain juga. Itulah yang akan dirangka nanti sebelum kita dapat merdeka pada 31 Ogos 1957. Okey, itu yang telah dipersetujui. Okey. Ini adalah antara tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agama yang merupakan juga tokoh-tokoh kemerdekaan pada ketika itu. Syekh Abdullah Fahim. Siapa dia ni sebenarnya? Okay, dia adalah datuk kepada Perdana Menteri kita yang kelima. Siapa? Perdana Menteri kita yang kelima. Datuk ke moyang? Cikgu pun lupa lah. Datuk. Datuk. Siapa Perdana Menteri Malaysia yang kelima? Siapa boleh beritahu? Siapa dia ni sebenarnya? Penetapan tarikh kemerdekaan 31 Ogos ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin lain meminta pandangan daripada Syekh Abdullah Fahim, ulama besar dari Kepala Batas Pulau Pinang. Betul. Abdullah Ahmad Badawi. Itu adalah Perdana Menteri kita yang kelima dan ini merupakan atuk dia. Atuk dia, Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim. Dia adalah ulama besar lah, orang yang berpengaruh dalam agama Islam. Jadi sebelum nak tetapkan tarikh itu, Tunku Abdul Rahman pergi jumpa dia dulu. Tanya apa tarikh yang sesuai nak dapatkan kemerdekaan. Dia pun cadang dah kata ambil pada 31 Ogos 1957 lah. Sebab itulah tarikh itu yang dipilih oleh Tunku Abdul Rahman untuk ditetapkan semasa rundingan di London. Okey. Itu penlibatan beliau kat situ. Okey, so kat sini mereka pun dah berjaya dapat tarikh kemerdekaan. Itulah yang sebenarnya ditunggu oleh rakyat. Dapat ke tak dapat merdeka ni. So kita dah dapat. Bukan dah dapat saja, tarikh pun kita dah dapat dah. Itu pada 31 Ogos 1957. Jadi kita kena standby lah. Kena standby. Tapi sebelum sampai 31 Ogos tu, banyak perkara-perkara yang perlu dilaksanakan. Antara perkara pentingnya adalah untuk membentuk satu perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okey, dan perlu dibentuk satu Suruhanjaya Perlembagaan. Itulah yang kerja yang perlu dibuat sebelum kita dapat kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey. Jadi bila dah selesai rundingan, mereka pun pulanglah ke Tanah Melayu semula. Inilah peristiwa sambutan bersejarah. Okey. Tunku Abdul Rahman dan rombongan merdeka selamat tiba di lapangan terbang. Dia bukan balik terus ke London ke Singapura. Dia terus sampai ke lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. Pada ketika itu pada 20 Februari 1956. So rombongan merdeka diarak sehingga ke Padang Bandar Hilir Melaka. Kat mana tu Bandar Hilir Melaka tu?
Okey, kat mana tu? Okey, kalau kita lihat gambar ni ni dia arak Dia arak daripada batu berendam di sekeliling. Okey, diarak sampailah di kawasan ni. Ni. Tengok orang ramai tepi tu. Sikit-sikit tu semua berkumpul untuk masa ni rakyat tak tahu lagi tau. Rakyat tak tahu lagi yang bila kita nak merdeka. Nak tunggu masa ni lah. Macam kita nak tunggu umum tarikh apa tu? Tarikh air raya ke apa kan? Dalam depan TV untuk umat Islam ni nak tunggu depan TV bila raya, bila raya. Ini pun rakyat tertunggu-tunggu. Bila sebenarnya kita merdeka? Dapat ke tak dapat ni? Mereka berdebar masa ni macam nak tunggu result exam. Result SPM, result UPSR dulu. Berdebar-debar nak tunggu kat tarikh. Dapat ke tak dapat ni? Okey, so mereka pun pergi. Ini adalah kawasan, gambar yang kedua ni adalah kawasan Bandar Hilir Melaka. Okey, kawasan mana ni? Siapa pernah pergi Melaka? Okay, awak perasan tak bangunan apa belakang ni? Okey, perasan tak bangunan apa yang dekat belakang ini? Okey, siapa tahu bangunan apa tu? Siapa pernah pergi Melaka ke tak pernah pergi Melaka? Sudah lupa nama. Bangunan apa ni? A Formosa. Okay. So Bandar Hilir Melaka tu adalah berdekatan dengan bangunan A Formosa yang ada sekarang tu. Itulah kawasan Bandar Hilir Melaka yang ada apa ni? Menara Taming Sari, yang ada bangunan-bangunan bersejarah kat situ, yang itu adalah kawasan Bandar Hilir Melaka. Sekarang dah jadi kawasan parking rasanya, kawasan parking. Dan ada satu bangunan bangunan Memorial Kemerdekaan. Rasanya kat area situlah mereka berkumpul. Okey, depan Bandar Hilir Melaka ni, depan A Formosa ni rasanya di sebelah sini. Okey, dia ada sekarang ni ada satu bangunan tau. Bangunan sekarang Memorial Kemerdekaan. Awak boleh pergi sana. Kat situ awak boleh belajar tentang kemerdekaan secara visual. Dia awak masuk macam museum lah, macam museum. Awak masuk, diceritakan lah. Yang kita cerita dalam buku teks ni ada diceritakan kat situ secara visual. Ada pakaian-pakaian digunakan Tengku Rahman. Mereka pergi ke London. Lepas tu ada macam-macam semasa komunis. Sampailah kita merdeka. Okay, kita macam dia ada laluan. Kita lalu tu proses dia. Sampailah kita merdeka. Bagus kalau siapa-siapa pergi ke Melaka lepas ni, kalau dah boleh rentan negeri, dah boleh pergi tempat-tempat yang terbuka, COVID pun dah mula reda, cuba pergi ke Memorial Kemerdekaan itu. Banyak ilmu yang boleh awak dapat kat situ. Okey. Ini adalah kawasan Bandar Hilir Melaka. Kat sinilah Tengku Rahman berkumpul untuk mengumumkan lebih kurang 100,000 orang datang dengan menaiki bas. Bukan di orang Melaka je ni, daripada seluruh tanah Melayu datang naik bas, naik lori, jalan kaki pun ada dari seluruh negara. Jalan kaki dari seluruh negara. Bayangkan semangat tak semangat mereka. Okay, untuk hadir ketika Tengku Rahman pulang daripada London. Dan mereka berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan Tunku Abdul Rahman. Okay, mendapat tarikh, mengumumkan tarikh bila kita akan merdeka. Itu yang apa ni? Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat pada ketika itu. Dan Tunku Abdul Rahman pun bila berkumpul tu, mereka beliau pun ni berucap. Okay, mula Leong Yukoh lu berucap di Padang Hilir Melaka mewakili kaum Cina. Lepas tu Kapal Baba mengetuai perhimpunan di Padang Hilir Melaka, kata-kata ucapan. Witi Sambatan menyambut kepulangan Tengku Rahman dengan kalungan bunga. Ni pengurusi MIC. Okey. Ni yang cakap ni, Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ni. Ni sini awak boleh pergi nanti. Ni ada di kawasan Melaka mengenai menempatkan sejarah perjalanan negara. Cikgu dah pergi dah. Memang sangat bagus untuk mereka-mereka yang belajar sejarah tingkatan 4, tingkatan 5 ni, untuk KSSM. Dulu bagus masa cikgu masuk ni, cikgu mengajar sejarah tingkatan 3. Masa tu yang kita belajar sekarang ni di tingkatan 4, tingkatan 5 ni, belajar di tingkatan 3. So masa tu cikgu minta pelajar-pelajar tingkatan 3 yang pergi ke Melaka, singgahlah di sini.
Memang apa yang terkandung dalam buku teks tu dibuktikan di sini. Memang ada di sini secara visual. Kita belajar secara teks, cerita. Ni secara visual. Ada gambar, ada video juga, ada pakaian-pakaian yang digunakan. So semua ada dalam bangunan ini. Okey, di Melaka. Ni adalah Tunku Rahman lah semasa pulang. So riak wajah dia ketika pulang tu dah menampakkan yang kita sebenarnya dah berjaya dapat tarikh. Okay, sebab tu rakyat begitu excited untuk mendengar. Dan Tunku Rahman memaklumkan bahawa melalui perjanjian kemerdekaan yang telah ditandatangani, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dengar je tarikh itu, serentak dengan pengumuman itu, rakyat pun terus bangun, jerit, bangun menjerit melaungkan merdeka. Okay, cuba bayangkanlah 100,000 orang ketika tu bangun dengan begitu gembira sekali, okay, laungkan merdeka. Semangat lain tau, semangat kita sambut merdeka sebut sekarang dengan mereka yang betul-betul dapat kemerdekaan pada ketika itu. Sangat-sangat teruja. Cikgu menghayati cerita ni pun macam kita pun ada sebab tau. Okay, sebab yelah, sebelum ni kita dijajah, kita di bawah British. Okay, kita di bawah British, tiba-tiba kita dapat sendiri memerintah negara kita. Apa perasaan dia? Okay, sangat-sangat gembira. Langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Lantaran itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara haruslah dihormati. Supaya, dia beri kat sini dah, supaya keharmonian berkekalan selamanya. Ni antara poin utama lah kenapa kita kena hormati apa yang telah diputuskan oleh pemimpin negara. Bayangkan kalau 31 Ogos ni ditentang oleh rakyat. Mungkin 31 Ogos tu kita tak akan dapat kemerdekaan. So pentingnya kita perlu menghormati keputusan yang telah dicapai, yang telah dipersetujui oleh kerajaan, supaya antaranya keharmonian, okay, berkekalan selamanya. Kalau adanya huru-hara, keharmonian yang kita capai daripada dulu sampai sekarang mungkin tidak akan berkekalan. Sebab itulah kita kena ada, bila kita dah pilih pemimpin, kita kena hormati keputusan yang dibuat oleh pemimpin. Kita lihat sekarang kita lihat sekarang kerajaan yang, bukan kita nak cerita politik, kita nak cerita dari sudut hormati keputusan pemimpin. Bila kerajaan dibentuk dan rakyat tidak menghormati keputusan yang dibuat oleh kerajaan, kita lihat apa yang berlaku sekarang. Beberapa kali kerajaan telah ditukar disebabkan ketidakpercayaan rakyat kepada keputusan kerajaan. Okay? So pentingnya kita kena hormati keputusan kerajaan, supaya keharmonian rakyat akan terus berkekalan. Okay? Itu yang pertama. Ada lagi yang lain, nanti kita akan bincang apa lagi sebab kenapa kita perlu menghormati. Main dia ini. Okay, main dia adalah keharmonian berkekalan selamanya. Okay, boleh faham Okay, itulah cerita dalam 9.1, iaitu berkaitan dengan rundingan ke arah kemerdekaan. Kita belum masuk lagi perlembagaan, nanti kita akan masuk. Ni kita cerita dulu yang mana rundingan ini berjaya untuk mendapatkan tarikh kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ni tarikh yang sangat-sangat berkeramat. Okay, sangat-sangat special untuk rakyat di tanah Melayu. Okay, merdeka. Okay, kita dapat tarikh yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat ketika itu. Okay, tarikh yang memberikan semangat baru kepada rakyat. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan ni? So boleh faham Roman Mala ada Roman Mala ini. Tak ramai ni, ada 18 tolak 2, ada 16 orang je. Oh, Roman Mala tak ada. Yang lain semua tak larat kot.
kena inject. Okey. So kalau tak ada, ajak. Okey, sebelum tu kita dah bincang dulu. Okey, kita bincang jap berkaitan dengan Jagnesh dah masuk. Jagnesh dah habis kelas dah. Okey, berkaitan dengan kepentingan menghormati pemimpin. Keputusan pemimpin negara. Okey. Tadi antaranya yang diberikan oleh buku teks keharmonian berkekalan. Bila kita dapat menghormati keputusan yang dibuat oleh kerajaan, yang dipimpin, jadi keharmonian kita akan berkekalan. Okey, selain daripada itu apa lagi? Antara kenapa kita kena hormati keputusan pemimpin? Awak ada ketua kelas. Okey, ketua kelas buat keputusan. Kenapa kita kena hormati yang dibuat oleh ketua kelas? Awak ada guru kelas. Guru kelas pun memberikan arahan. Kenapa kita kena hormati arahan daripada guru kelas? Okey, kita lihat Kathleen bagi pemimpin mendapat sokongan dalam memajukan negara. Okey, boleh? Kemajuan. Okey, negara dibentuk. Betul? Memang betul. Bila kita hormati, kita menghormati. Hormati ni maksudnya kita ikut. Kita ikut tanpa bantahan. Kita menghormati. Kita menjayakan apa yang diputuskan oleh kerajaan. Itulah kita menghormati. Bila kita menjayakan, so dapatlah kita membangunkan negara kita, memajukan negara kita. So betul yang diberikan oleh Kathleen. Okey, kita lihat yang diberikan oleh Jagnesh. Masuk-masuk je terus berikan pendapat ni. Bagus betul. Dapat mengekalkan hubungan baik antara rakyat dengan pemerintah. Okey, hubungan baik. Boleh? Hubungan yang baik. Rakyat dan pemerintah. Betul? Bila kita menghormati, maksudnya kita mengadakan satu hubungan yang positif. Satu hubungan yang baik antara pemerintah dengan rakyat. Okey, ketika boleh dapat capai matlamat dengan secepat yang mungkin. Okey, bila kita menghormati satu keputusan tu dapat dicapai sesuatu kata apa? Matlamat. Boleh lah. Okey, matlamat dapat dipercepatkan. Okey, bila rakyat bersetuju. Sebab tak ada bantahan, semua rakyat bersetuju, jadi kerajaan pun dapat melaksanakannya tanpa ada apa-apa gangguan. Jadi dapat disiapkan dalam masa yang lebih cepat. Okey. Afiq kata supaya negara dapat berjalan lancar ke apa? Lancar. Tidak huru-hara, perpecahan, perpaduan. Macam mana nak terangkan? Supaya kerajaan dapat berjalan lancar. Dia macam yang ketika pagi tadi lah. Okey, suatu matlamat dapat dipercepatkan. Lebih kurang macam tu lah. Sebab tak ada apa-apa huru-hara, tak ada apa-apa bantahan, tak ada boykot ke, tak ada demonstrasi ke apa. Semua bersetuju, semua menyokong. So perkara itu dapat dipercepatkan. Contoh tarikh kemerdekaan. Kerajaan janji awal 4 tahun. Tapi apabila rakyat semua menyokong, semua bersetuju, semua membantu kerajaan untuk mendapatkan tarikh, daripada 4 tahun kita dapat dalam tempoh 2 tahun. Itu maksudnya dapat dipercepatkan sebab tak ada bangkangan. Kalau ada bangkangan, mungkin kita akan consider lagi. Kena consider lagi, consider. Dalam proses consider itu mengambil masa yang lebih lama. Itu dah mengganggu usaha kerajaan untuk dapatkan tarikh kemerdekaan. Okey, selain daripada itu, tadi yang Afiq bagi tadi sama dengan yang ketika lebih kurang kita ambil yang itu. Okey, Jagnesh bagi lagi sebagai tanda taat setia kepada pemerintah
dan negara. Boleh? Okey. Tanda taat setia. Okey, kepada pemerintah. Okey. Sebab kita dah pilih sebenarnya, bila proses demokrasi ni, bila kita dah buat pilihan raya, okey, majoriti dah menang. Okey, yang menang dah bentuk kerajaan. Bila dah bentuk kerajaan, dah tak ada lagi politik sebenarnya. Okey. Bila dah bentuk kerajaan, yang parti yang menyokong ke, orang yang tak sokong ke, perlu sokong kerajaan yang telah dibentuk. Sebab mereka dah menang. Bukannya kerajaan yang dibentuk ni untuk orang yang menang je, bukan. Kerajaan yang dibentuk ni adalah kerajaan untuk semua rakyat di tanah Melayu. Tak kisahlah dia menyokong ke, dia menentang ke. Okay, kerajaan perlu berikan bantuan kepada semua orang tanpa ada sentimen politik lagi. Politik hanya berlaku ketika nak pilih kerajaan. Okay, masa tu baru main sentimen politik. Masing-masing ada ideologi, masing-masing ada manifesto masing-masing. Tapi bila dah pilih kerajaan, dah ada parti yang menang, parti dah bentuk kerajaan. Kerajaan ni dia bentuk adalah untuk semua rakyat. Dan rakyat tanpa mengira parti politik perlu menyokong kerajaan yang telah dibentuk. Dan kerajaan juga perlu memberikan hak sama rata kepada yang menyokong dan yang tidak menyokong. Sebab yang tidak menyokong pun rakyat di tanah Melayu, rakyat di Malaysia. Jadi mereka perlu taat setia kepada pemerintah yang ada. Walaupun pemerintah itu bukan parti yang dia sokong. Sebab parti itu dah menang, kita sebagai rakyat kena sokong dia. Selagi apa yang dibuat oleh dia tidak membelakangkan rakyat, tidak merugikan negara. Okey. Roy kata, mengelakkan daripada tidak kerjasama rakyat kepada pemerintah menjadi peluang ancaman kepada menjajah negara. Okey, sekejap. Saya cuba fahamkan. Okey. Kenapa pentingnya kita menghormati ni? Supaya negara luar negara luar ataupun ancaman luar supaya negara kita akan kuat atas dasar perpaduan dan mengelakkan ancaman luar. Macam tu kot yang dimaksudkan oleh Loy Shun. Maksudnya bila kita ada kerjasama, kita akan kuat. Kita akan kuat. Rakyat pun sokong kerajaan. Bila kita kuat, ancaman luar pun tak berani untuk ganggu negara kita. Untuk cuba hasut rakyat di negara kita. Sekarang ni ada usaha-usaha yang tak menyokong ni, orang luar akan datang. Bagi lagi sogok lagi supaya kita benci kepada kerajaan. Supaya mereka dapat menguasai negara kita. Itu maksud dia. Afiq kata supaya pemimpin mudah mentadbir dan memerintah negara, supaya tidak maksud dia gini lah, urusan pentadbiran lancar. Itulah. Bila rakyat menyokong, kita menghormati keputusan pemimpin negara. Bila keputusan dah dibuat, rakyat sokong, so pentadbiran akan berjalan lebih lancar, secara lebih telus, lebih lancar dan sebagainya. Inilah antaranya. Dah banyak tu. Ada 6 ke 7. 1, 2, 3 4, 5, 6, 7. Ada 7. Banyak lagi sebenarnya. Dan jawapan-jawapan ni sebenarnya kita pusing-pusing je. Dalam banyak-banyak perkara yang lain, kita boleh gunakan jawapan yang lebih kurang sama. Inilah antara kepentingan menghormati keputusan pemimpin-pemimpin negara.